bagi masyarakat umat Islam di Malaysia. Dan perbandingan agama sebenarnya bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang sudah sangat lama. Bila saya tanya tentang perbandingan agama, siapakah tokoh perbandingan agama yang kita kenal? Zaman sekarang tanya orang, dia kata Dr. Zakir Naik. Betulkah? Dr. Zakir Naik memang sangat hebat dalam bidang perbandingan agama. Tetapi yang lebih hebat daripada Dr. Zakir Naik adalah guru Dr. Zakir Naik. Siapa kenal? Tak biasa. Sebenarnya kenal. Sheikh Ahmad Deedat. Sheikh Ahmad Deedat adalah guru kepada Dr. Zakir Naik. Dan Sheikh Ahmad Deedat, dia telah pergi ke merata dunia yang berdebat dengan pastor-pastor, padri-padri. Merata dunia. Dan majoriti padri-padri semua kena KO. Tahu tak KO? Macam kita boxing ya. Dum, jatuh tak boleh bangun. Kebanyakan kena KO. Dan mengikut report daripada IPCI, Islamic Propagation Center International, iaitu gerakan Sheikh Ahmad Deedat tu, dia punya kumpulan, mengikut dakwah mereka pergi ke merata berdebat, hujahnya, tape-nya yang telah Islam banding dengan Kristian telah sampaikan ke merata dunia dan telah menyebabkan juta orang masuk Islam. Sheikh Ahmad Deedat berdebat, daripada berdebatnya telah membantu juta orang jumpa kebenaran dalam agama Islam. Salah satunya orang duduk di depan sini. Juta orang masuk Islam. Hebat tak Sheikh Ahmad Deedat? Sangat hebat. Dia dan kumpulannya dapat bawa juta orang masuk Islam. Tapi Sheikh Ahmad Deedat, dia hanya hebat zaman elektronik, zaman yang ada rakaman. Tapi yang lebih hebat daripada Deedat adalah gurunya. Siapa kenal guru Sheikh Ahmad Deedat? Di Malaysia jarang-jarang orang kenal gurunya. Bukan saja di Malaysia, di merata dunia tak ramai orang tahu. Sheikh Ahmad Deedat asalnya orang India, negara India. Pada usia dia kecil, bapa dia telah berhijrah ke South Africa. Bapa dia seorang saja berhijrah ke South Africa, berniaga. Berurus niaga di South Africa. Pada usia 9 tahun, pada usia dia 9 tahun, bapa beli satu air ticket. Masih ingat lagi tak sebuah lagu dulu-dulu? Namanya dipanggil One Way Ticket. Wah, ini semua orang Kelantan tak dengar lagu punya. Kosong asam. Tak apa. Tak biasa dengar, tak apa. Bapa dia beli satu tiket sebab dia daripada India pergi ke South Africa, Durban. Satu tiket dia, tak ada pergi balik tau. Dia beli one way tiket dia. So dia pun berhijrah ke South Africa, duduk dengan bapaknya. Dan dia hanya pergi sekolah, belajar sampai darjah 5 je. Orang di sini semua belajar sekurang-kurangnya pun sekolah menengah, college, university, betul? Tapi Sheikh Ahmad Deedat hanya mempunyai kelayakan sampai darjah 5. Tinggi tak pelajarannya atau rendah? Sangat rendah. Pada usia muda dia sudah mula bekerja. Dia kerja sebagai storekeeper, menjaga kedai bukulah, store lah. Dan bila dia kerja kat store, duduk di South Africa, majoritinya masyarakat adalah Kristian. Tiap-tiap hari orang tumbuk muka dia. Tahu tak macam mana tumbuk muka dia? Tiap-tiap hari orang Kristian pergi kedai dia, storekeeper ketuk pintu. You Muslim? Dia kata yes. Who is better? Is Muhammad is better or Jesus is better? Dia tanya, siapa lebih hebat? Isa alaihissalam ke Nabi Muhammad SAW? Dia tanya, mana satu? Kalau kita jawab, kita orang Islam mestilah kita akan kata Nabi Muhammad SAW, betul tak? Sebab kita umat Nabi Muhammad SAW. So dia akan bagi contoh. Dia akan kasih contoh. As a Muslim, do you believe Jesus is still alive? Sebagai seorang Islam, kamu percaya tak Nabi Isa alaihissalam masih hidup lagi? Dia belum wafat. Betul tak? Allah telah angkat dia kan? Dan dia akan kembali, betul tak? So dia masih hidup. As a Muslim, do you believe that the Prophet Muhammad is dead and buried? Sudah mati dan telah ditanam. Dia kata yes. So who is better? Alive or dead? Siapa lebih hebat? Yang telah wafat, yang masih hidup? Kena satu biji. Dia tanya lagi,
siapa lebih hebat? Nabi Isa alaihissalam boleh hidupkan orang yang telah mati. Dalam Quran ada sebut tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh hidupkan orang yang telah mati? Tak ada. So siapa lebih hebat? Dia tanya lagi. Ini Islam. Dalam Islam, if you read the Quran, baca Quran, nama Jesus atau Isa alaihissalam dalam Quran sebut sebanyak 25 kali. Tapi nama Muhammad hanya 4 kali. Siapa lebih hebat? Hari-hari dia kena, tak lemah tidak jadi. Tapi satu hari bila dia kemas kedai buku tu, bookstore tu, dia kemas, dia terjumpa satu set buku yang dikarang oleh Maulana Khairanawi, seorang tokoh perbandingan agama yang sangat-sangat hebat. Di buku itulah, bila Ahmad Didat baca buku itu, wah, dia belajar teknik-teknik berhujah, teknik-teknik berdialog. Wah, lepas ini bila Christian missionary datang, satu persatu dia tumbuk satu persatu. Kena. Disitulah Ahmad Didat belajar daripada tulisan gurunya yang Maulana Khairanawi. Tajuk bukunya dipanggil Izharul Haq, The True Prevail. Buku itu kita boleh download melalui internet ya. E-books free. Tekan Maulana Khairanawi. Okey, tekan nama bukunya Izharul Haq dan kita akan boleh download for free. Okey tak? Download lah. Pergi baca tulisan guru Ahmad Didat. Dan siapakah kepada guru Ahmad Didat? Ini belum habis. Sebenarnya kan, malam ni saya nak cerita tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad SAW adalah guru kepada semua pakar-pakar perbandingan agama. Maksud saya, tokoh yang paling hebat di dunia dalam bidang perbandingan agama bukan Zakir Naik lah, bukan Didat lah, bukan Maulana Khairanawi lah, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama. Paling sedih sikitlah, tak ramai orang Islam tahu. Macam mana boleh tahu? Bacalah Quran. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 59 hingga 64. Kalau kita baca tafsir ayat itu, insya-Allah kita akan jumpa betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bidang perbandingan agama. Malam ini saya akan cerita sedikit tafsir ayat Quran tu yang menceritakan tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita buka tafsir Quran, kita pasti akan jumpa cerita ini, iaitu selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai nabi, selepas dilantik sebagai rasul, salah satu perkara yang paling awal baginda buat dakwah adalah menulis surat kepada pemerintah-pemerintah yang bukan Islam, yang belum Islam, dan ajak mereka supaya memeluk agama Islam. So dalam surat tu mesti ada tulis aslim taslam, masuklah Islam dan kamu semua akan selamat. Kamu akan selamat. Dan mengikut kajian ulama di dunia mengatakan bahawa mereka buat kajian dan dapati bahawa baginda telah tulis surat lebih daripada 300 pucuk surat dan mengajak ketua-ketua agama yang bukan Islam supaya memeluk agama Islam. Maksudnya salah satu daripada paling awal dakwah baginda adalah tulis surat ajak orang masuk Islam. Tulis surat ajak orang masuk Islam ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju tak? Tapi nampaknya sunnah ini macam sudah mau pupus lah. Kita ada tulis tak surat ajak kawan-kawan kita yang bukan Islam suruh dia masuk Islam? Adakah? Halo? Bolehkah kita ikut sunnah Nabi? Malam ni balik kita tulis, ajaklah mereka masuk. Sekurang-kurangnya dalam hidup kita ajak kawan kita masuk, betulkah? Ajak aja. You malu ke nak ajak? Halo? Ajak aja. Dan pernah sekali baginda tulis pucuk surat kepada seorang pemerintah di Najran. Tahu Najran tu kat mana? Najran tu dekat Yaman. Najran. Masyarakat Najran dulu-dulu, mereka ni adalah beragama Kristian. Bukan macam orang Yaman sekarang semuanya majoriti Islam, betul tak sekarang? Dulu-dulu
Mereka ni kebanyakannya beragama Kristian di Najran. Dan mazhab dulu lain daripada mazhab di Malaysia. Okey, contohnya, kalau saya sebut Roman Catholic, Muslimin Muslimat pernah dengar tak Roman Catholic? Pernah dengar ya? Okey, bagus. Di Malaysia kita ada Kristian mazhab Roman Catholic, yang mereka ada priest, ada bishop, ada archbishop, ada cardinal, ada pope. Pangkat yang paling tinggi di Malaysia, dia adalah the Archbishop of Kuala Lumpur, Tan Sri Murphy Pakiang. So, Katolik ni dia ada pangkat-pangkat macam ni kan, sampai pope, betul tak? Dan Roman Katolik ni dia ada holy water lah, dia adalah pengampun dosa lah, dan sebagainya. Itu Katolik. Dan di Malaysia satu lagi mazhab, namanya dipanggil Protestant. Pernah dengar sikit? Pernah. Protestant. Sebenarnya kan yang berdakwah ni kebanyakannya adalah mazhab Protestant. Yang tak berdakwah ni Roman Catholic. Boleh faham? Tapi dua-dua mazhab ini, okey, bukan mazhab yang zaman Nabi Muhammad SAW. Di tanah Arab, mazhab dulu-dulu namanya dipanggil Eastern Orthodox Church ataupun Orthodox Timur. Roman Catholic, daripada padri sampai pope semua tak boleh kahwin. Tapi bagi Eastern Orthodox Church, Orthodox Timur, padri boleh kahwin, tetapi bishop tak boleh kahwin. Pangkat yang paling tinggi namanya dipanggil Patriarch of Constantinople. Jangan cuba ingat nanti pening. Makan Panadol nanti. Patriarch of Constantinople. So pangkat yang paling tinggi. Semasa dah bagi tulis surat kepada ketua di Najran, namanya Abu Hatrisha bin Al-Qamah. Dia adalah bishop. Satu pangkat lagi jadi paling tinggi, Patriarch of Constantinople. Dia bishop. Bila dia terima surat Nabi Muhammad SAW, terkejut buruk. Dia bukan terkejut tikus, dia terkejut buruk. Kenapa? Sebab dia terkejut. Kenapa dalam agama Kristian mereka tak percaya ada Nabi lagi akan datang. Tak ada lagi lah. Bagi mereka tak ada Nabi lagi. Tiba-tiba terima surat rasmi tau. Baginda ada gunakan cincin dia sebagai stamping. Tahu tak stamping? Sebagai pakai apa Melayu? Cop lah. Cop. Itu surat rasmi mendakwa dirinya adalah Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. So bagi Kristian, mereka tak percaya akan ada Nabi akan datang lagi. Dalam satu ayat dalam Bible sebut, Gospel of Matthew chapter number 13 verse number 13, dia sebut, they shall rise many false prophet and false Christ. Dan akan dilahirkan ramai Nabi yang palsu, Al-Masih yang palsu. They shall perform many miracles. Mereka juga akan melakukan banyak mukjizat. They shall even deceive the very elect. Dan mereka juga akan mengelirukan termasuk anak murid Nabi Isa alaihissalam. Mengikut ayat Bible ini, maksudnya tak ada Nabi lagi lah akan datang. Yang datang semua ni yang palsu, Al-Masih yang palsu, Nabi yang palsu. Dan mereka akan melakukan macam-macam mukjizat. Mengikut kitab Kristian. Mengikut kitab Kristian kata tak ada Nabi akan datang. Tetapi terima surat rasmi. Tulisan rasmi. Maka bishop ini dia panggil semua padri. Mereka ada musyarat tergempah. Bila dalam musyarat tu bincang sama ada nak pergi siasat ataupun nak tolak terus, tak perlu pergi siasat. Akhirnya mereka buat keputusan. Mereka nak pergi siasat. Tengok Nabi Muhammad SAW ni Nabi yang benar ke Nabi yang palsu. Maka suatu hari mereka pergi ziarah Nabi. Petang pergi ziarah Nabi. Semasa mereka sampai, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat mereka baru habis solat asar. Okey? Dan sahabat beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, wahai baginda, kami ada tetamu. Maka Nabi Muhammad SAW sebut, ajaklah mereka semua masuk ke dalam Masjid Nabawi. Mereka datang dengan satu rombongan seramai 60 Kristian. Semuanya ketua-ketua Kristian di gereja. Ada 13 padri dalam tu. Okey, pergi ziarah Nabi. Mereka ziarah Nabi kat mana? Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Nabawi. Mereka ziarah Nabi. Dan Nabi jemput mereka masuk dalam masjid. Mereka duduk dalam masjid Nabi selama 3 hari 2 malam. Mereka berdialog tau, 3 hari 2 malam. Bukan 4 jam, 2 jam. Ini maraton punya.
Bukan saja 3 hari 2 malam. Malahan pada Ahad pagi itu, kesemua Kristian yang 60 tu kan duduk dalam masjid. Mereka nak tumpang, mereka nak pinjam Masjid Nabawi untuk buat sembahyang Kristian. Rasa-rasa sahabat akan benarkan tak? Tak ada satu pun benarkan. Tetapi mengikut beberapa tafsir Quran yang ada dalam pasaran, salah satunya Al-Azhar Hamkah. Pernah dengar tak? Hamkah punya tafsir. Dalam kitab tafsir Quran, Hamkah ada sebut cerita ni, dan mengikut tafsir Hamkah ni ada satu pendapat mengatakan Nabi Muhammad SAW telah membenarkan. Benarkan siapa? Benarkan kesemua Kristian ini, mereka buat sembahyang Kristian di dalam Masjid Nabawi. Bukan saja mereka boleh masuk, makan, minum, tidur, berdialog, sembahyang pun dibenarkan. Hari ini, rasa-rasa kita akan benarkan tak orang Kristian, kalau contohlah tiba-tiba hujan lebat, mereka lalu dan tumpang sini buat sembahyang sekejap, bolehkah? Halo? Saya tanya aja. Boleh ke tak boleh? Zaman Nabi, Nabi bagi tak? Kita kata tak boleh. Saya pun pening sebab saya mu'alaf kan. Saya masuk Islam, saya baca tafsir Quran, Nabi benarkan. Tapi saya tanya orang Islam, semua kata tak boleh. So nak ikut mana satu? Ikut Nabi ke ikut orang Islam di Malaysia? Halo? Kenapa kita tak benarkan mereka masuk? Kenapa kita tak benarkan mereka masuk? Apa sebabnya? Halo? Adakah kamu semua ni, yang kefahaman kita semua ni lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW? Baginda benarkan tak mereka masuk? So kenapa kita tak benarkan? Secara umumnya lah di Malaysia, kita benarkan tak orang bukan Islam masuk secara umum? Tak kan? Kenapa? Yang saya boleh ingat satu sebab saja. Sebab masjid dan surau di Malaysia sebenarnya dia lebih suci daripada Masjid Nabawi. Faham tak apa saya cakap? Tak faham? Faham tak? Saya tengah buat apa? Saya sedang buat sintam. Sindir sambil hantam. Kalau Nabi Muhammad SAW telah halalkan orang bukan Islam masuk, siapalah kita nak halang orang bukan Islam pada masuk? Kalau Nabi kata halal, boleh tak kita tukar hukum jadi haram? Halo? Ajar saya mu'alaf, saya tak tahu, saya tak pandai. Nabi kata halal, boleh tak saya tukar hukum jadi haram? Halo? Sepatutnya masjidlah tempat yang paling sesuai kita memperkenalkan Islam kepada orang bukan Islam. Kenapa? Satu-satunya tempat ibadah di dunia ini yang tak ada berhala. Betul ke tak betul? Ramai orang masuk masjid baru rasa tenang. Ramai orang masuk masjid rasa cari-cari berhala tak jumpa. Dan tempat Islam, masjidlah tempat yang zaman Nabi memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Hari ini masjid kita ni sekadar sembahyang, dan sekadar sembahyang sama ada solat 5 waktu ataupun buat sembahyang untuk orang yang telah mati. Sepatutnya masjid dan surau ni peranannya sangat luas. Macam-macam aktiviti sepatutnya kita jalankan seharian. Biar anak-anak kita ni lepak kat masjid, baca buku kat masjid, kaji, main kat masjid. Lebih baik daripada mereka pergi bandar buat apa kita tak tahu. Sedihnya hari ini peranan masjid ni terlalu sempit. Kekurangan aktiviti. Hanya ibadah. Kalau Islam saja ibadah, Allah tak perlu turunkan Quran lah. Buang masa. Tak perlu utuskan Nabi Muhammad SAW. Turunkan sekeping kertas cukup. Selesai masalah. Banyak lagi kan? Okey, cut. Bila mereka dah masuk, 2 bishop duduk depan. Abdul Al-Masih, Abu Hatrisha bin Aqamah. 2 bishop. Baginda seorang saja berhadapan dengan mereka berdua. Semuanya sahabat, baginda duduk di belakang. Tak ada satu pun akan buka mulut. Tak ada satu pun perlu bercakap. Tak perlu bercakap. Dan selain 2 duduk depan, 58 perwakilan Kristian duduk belakang. So sebagai tuan rumah, Nabi cakap dengan 2 bishop tadi. Dia kata aslimah. Apa maksudnya aslimah?
masuklah kamu ke dalam Islam. Nabi bila jumpa orang bukan Islam, Nabi terus ajak orang masuk Islam. Kita jumpa orang bukan Islam, "Oi, pergi mana? Makankah? Ada bayar? Kenapa tak mau ajak kawannya masuk Islam?" Nabi kata, "Masuklah kamu ke dalam Islam." Saya jumpa toke, saya pergi repair kereta, saya nampak toke Cina duduk situ. Cakap, "Toke ya? Toke, you dah kahwin kah? Belum kah?" "Oh, toke, lu masuk Islam lah." Dia kata, apa pasal tiba-tiba saya masuk Islam? Masuk Islam bagus mah. Dia tanya saya, apa bagus? Orang Cina, dia mau tahu apa bagus. Betul ke tak betul? Dia tak mau rugi meh tahu, dia mau untung meh. Dia tak kenal ke orang Cina. Dia kata bagus, dia kata, bagus satu, masuk syurga. Selama-lamanya, bagus tak? Lagi bagus tambah bagus kalau kahwin-kahwin perempuan Islam. Terutamanya perempuan Melayu. Banyak bagus. Sebab apa? Perempuan Melayu ni, mereka lemah lembut. Mereka sangat sopan. Lagi, mereka ni senang boleh bersama, susah pun boleh bersama. Kalau you cakap cerita ini, dia akan buka cerita dah. Betul lah. Sebab mereka banyak pengalaman. Wanita Cina, bukan semua, hanya kata sebahagian besar, mereka ni sangat materialistik. Tahu tak materialistik? Kalau lu macam baru-baru ni, saya dakwah kepada seorang lelaki Cina yang toke besar tau, toke besar. Tiba-tiba perniagaan dia jatuh teruk-teruk. Sekarang ni dia sudah tak nak kaya lagi. Dia punya bini sudah lari. Betul. Betul, saya cakap dengan dia, lu kahwin perempuan Melayu, perempuan Islam, bagus. Dia tanya saya, betulkah bagus? Sama saya cakap sama dia, saya garanti you bagus. You cari wanita yang beriman, pasti bagus. Setuju tak? Macam ni senang tarik dia masuk Islam. Pelan-pelan, lepas tu ajar dia agama. Kadang-kadang dakwah senang je. Okey, cut. Baginda nampak orang bukan Islam, ajak masuk Islam. Kita orang Islam tak mau ajak. Kenapa tak suka ikut sunnah Nabi ke? Malu kah? Ajak orang masuk Islam malu? Saya punya muka banyak tebal, tak ada malu punya. Sebab saya nak orang masuk syurga mah. Saya offer you. You bagi barang baik kasih orang, you malu kah? Kita bukan minta duit kan? Kita offer dia masuk syurga, tak mau. So bila Nabi kata aslimah, mereka jawab qad aslamna qablak. Dia kata kami telah lama Islam. Dia kata dia sudah Islam lama dah. Lebih awal Islam pada Nabi. Kurang asam. Tahu tak ulama-ulama Islam kaji kata-kata dia? Ulama-ulama Islam setuju dengan kata-kata bishop tu. Dia kata kata-kata mereka ni ada kebenaran. Memang betul, Islam telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Setuju tak? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nabi lain? Ada kan? Daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihissalam ada ramai nabi. Betul? Hanya 25 nabi nama disebut dalam Quran. So ulama Islam setuju. Memang Islam telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW setuju juga. Tahu Islam telah wujud sebelum dia. Hanya Nabi tahu, orang Kristian hari ini, mereka tidak ikut Islam lagi. Mereka telah terpesong. Mereka telah sesat daripada ajaran Islam yang sebenar. Mereka bukan Islam lagi. Sebab itulah Nabi jawab balik. Nabi kata, kazabtumah. Nabi kata apa? Kamu semua ni berdusta. Kamu menipu. Mana akumal minal islami da'aukum lillahi waladan wa ibadatukum as-salim. Nabi kata kamu semua terhalang daripada agama Islam. Kamu semua bukan Islam, Nabi kata. Bayangkan. Nabi terus cakap kepada mereka apa? Kamu semuanya bukan Islam. Walaupun dia kata dia surah Islam lebih awal kan. Nabi kata kamu semua bukan Islam. Kenapa? Sebab kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Betul tak dalam agama Kristian mereka kata Jesus Christ son of God. Nabi Isa alaihissalam anak Allah. Betul ke tak betul? Satu dunia Kristian setuju. Siapa-siapa kata Allah mempunyai seorang anak, dia bukan Islam. Saya tak peduli IC dia cop Islam pun dia bukan Islam. Betulkah? Bukankah kita syirik kepada Allah? Siapa-siapa kata Allah mempunyai seorang anak, syirik kepada Allah. Setuju tak? Sebab itulah Nabi kata mereka bukan Islam. Lepas tu Nabi kata apa lagi? Mereka kata mereka bukan Islam sebab mereka mulia-muliakan salib. Orang Kristian dia suka buat macam ni tau. Betulkah? Ataupun dia buat zero macam ni. Tak ada kan dia buat macam ni, cross kan. Mereka mulia-muliakan salib. Dan mereka percaya salib ada kuasa. Pernah tengok tak cerita Dracula? Lama.
Kelantan ni memang, you datang solat, balik rumah makan nasi tidur. Tak ada TV mana. Dracula pun tak ada. Astro pun tak ada. Kesian. Kuala Lumpur ada. Pindahlah ke Kuala Lumpur. Kalau kita tengok cerita Dracula, orang Kristian buat cerita macam mana? Nak bunuh Dracula gunakan apa? Gunakan keris Melayu ke? Pedang Jepun ke? Pakai cross. Dia pakai cross. Dia ingat cross ada kuasa. Ini syirik kepada Allah. Dalam Islam, dalam dunia ini tak ada apa-apa ada kuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa boleh berlaku melainkan Allah mengizinkan. Setuju tak? Dan mereka percaya cross ada kuasa. Syirik lagi. Bukan syirik 2 kali. Dah 2 kali syirik kan? Tambahan lagi, mereka tukar syariat. Tahu tak? Mengikut kitab Yahudi, kitab Kristian, syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi semua, okey, banyak perkara yang telah diharamkan oleh Nabi-Nabi dalam kitabnya. Tapi Kristian hari ini telah menghalalkan. Kristian yang menghalalkan, bukan Nabi yang menghalalkan, Nabi mengharamkan. Contohnya, salah satu contoh, mereka tukar syariat adalah dalam kitab Kristian, makan kerbau pendek. Tahu tak kerbau pendek? Bukan kerbau tau. Kerbau pendek tak tahu. Saya cakap bahasa biasa, babi lah. Babi lu tahu. Okey. Mengikut kitab Kristian, makan babi hukumnya haram. Tapi Kristian makan tak hari ini? 2 bilion Kristian hari-hari makan babi. Kitab kata haram. Mereka tukar syariat. Saya bagi contoh. Dalam kitab yang bernama Leviticus, bab nombor 11 ayat 7 dan 8. Kitab yang bernama Deuteronomy, bab 14 ayat nombor 8. Kitab yang bernama Isaiah, bab 65 ayat 2 hingga 5. Dalam kitab Bible sebut, "Thou shall not eat the flesh of the swine." Kamu tak seharusnya makan daging kingsi, dia kata. Babilah. It is unclean for you. Dia tidak suci, tidak bersih bagi kamu. Thou shall not touch it. Kamu tak seharus sentuh pun. Bukan tak boleh makan, sentuh pun tak boleh. Kristian hari ini buat apa? Hari-hari kerbau pendek. Kitab kata apa? Haram. Dia makan. Nampak tak? Mereka syirik dan juga tukar syariat. Sebab itulah Nabi kata, kamu semua ni menipu, kamu semua ni bukan Islam. Sebab apa? Sebab kamu telah syirik kepada Allah. Mereka datang jauh-jauh, mau uji Nabi. Belum uji sudah kena beberapa biji, betul? Sekarang ni mereka nak uji Nabi. Mereka nak perangkap Nabi. Apa dia buat? Dia tanya soalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, dia kata, "In lam yakun Isa waladullahi faman abuhu." Dia tanya, kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Kalau Kristian tanya kamu semua, boleh jawab tak? Kalau Isa alaihissalam bukan anak Allah, siapa bapaknya? Jawab. Cakap. Tuan Director suruh saya action. Tuan Director tak suruh saya cakap. Betul? Macam mana kita? You tahu tak? Hujah ini, padahal asalnya Nabi Muhammad SAW telah menjawab 1400 tahun yang lalu. Nabi telah selesai dah. Telah jawab dah soalan mereka. Tapi orang Kristian hari ini masih menggunakan ini sebagai hujah. Kenapa? Sebab kita orang Islam baca tafsir Quran, kita terlepas pandang. Terbuka banyak muka surat tertinggal itu. Tak nampak. Nabi Muhammad SAW telah jawab. Macam mana Nabi jawab? Nabi tanya 2 soalan untuk menjawab soalan tadi. Maksudnya, jawapan Nabi dalam bentuk soalan. Nabi tanya, "Alastum taqlamun?" Adakah kamu semua mengetahui? Nabi tanya, adakah kamu semua tahu? Adakah kamu semua faham? Nabi tanya, anak ni mesti menyerupai bapaknya. Nabi tanya, anak mesti menyerupai bapak kan? Mereka dua tu jawab, ya Muhammad. Setuju. Dia tak tahu ini perangkap lah. Apa maksud anak mesti menyerupai bapa? Kalau Isa alaihissalam adalah anak Allah, Isa alaihissalam mesti menyerupai Allah. Mereka pergi jawab, dia pakai logik, dia ingatkan manusia. Manusia nak dengan bapa mesti menyerupai. Dia kata, ya Muhammad, dia sudah kena perangkap. Lepas tu Nabi tanya lagi, alastum taqlamuna anna rabbana hayyul la yamut. Nabi tanya, adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita? Lihat dengar sini. Nabi sebut apa? Anna rabbana. Nabi tak kata anna rabbakum. Nabi kata Tuhan kita. Nabi tak kata Tuhan kamu. Apa maksudnya? Maksudnya orang Islam dengan orang Kristian, kita semuanya sama-sama sembah Allah. Hanya bezanya orang Kristian syirik kepada Allah. Mereka sembah Allah
sembah Nabi Isa alaihissalam, sembah Roh Kudus. Syirik tak? Syirik. Dosa yang paling besar adalah agama Islam. Betul tak betul? Kesalahan yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Dan Kristian hari ini mereka syirik kepada Allah. Tapi setuju tak mereka sembah Allah? Sembah. Hanya mereka syirik. So, Nabi kata apa? Adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita Allah hidup sama sekali tak mati? Mereka setujulah. Allah hidup sama sekali tak mati. Kalau Allah hidup sama sekali tak mati, dalam agama Kristian, mereka percaya tak? Nabi Isa alaihissalam mati disalib? Semua Kristian percaya dia mati disalib. Kalau anak mati, bapa tak mati, anak menyerupai bapa ke tidak? Tak menyerupai. Tapi dia setuju tadi. Anak menyerupai bapa. Kalau anak mati, bapa tak mati, maka adakah anak Isa alaihissalam anak Allah? Sebab tak menyerupai. Nampak tak? Macam mana Nabi patahkan hujah. Lepas tu mereka tak puas hati. Mereka minta Nabi Muhammad SAW bagi satu nama, bagi satu contoh, satu manusia, satu insan yang dia wujud di dunia ini tanpa bapa punya. Dia tanya Nabi, nak uji Nabi kan? Apa Nabi kata? Nabi baca ayat Quran lah, surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 59. Inna masala Isa innallahi kamasali Adam. Persamaan antara Isa dalam sisi Allah macam Adam alaihissalam. Sebab Allah menciptakan mereka berdua dengan apa? Tanah. Hanya mengatakan kun fayakun. Kalau kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang tak ada bapa, ada ibu, bagi orang Kristian, dia boleh jadi anak Tuhan. Dalam Islam, kalau begitu, Adam alaihissalam lebih layak jadi abang kepada anak Tuhan. Sebab dia dilahirkan tanpa mak, tanpa bapa. Betul ke tak betul? So, siapa lebih hebat? Terkejut beruk Kristian semua tu. Apa yang saya nak cerita di sini, dalam 3 hari 2 malam punya berdialog ini, 3 hari 2 malam punya dialog, walaupun Nabi menjawab, patahkan hujah, ramai di kalangan mereka ni ego. Tahu tak ego? Mereka datang ramai-ramai kan, takkan mereka nak tunduk kan? Ramai mereka ego. Tapi ada di kalangan mereka akidah mula goyang. Ada di kalangan mereka yang hati yang jujur. Bila mereka dengar, memang mereka percaya bahawa kata-kata Nabi itu benar. Maka apa mereka buat? Mereka bawa perbincangan 3 hari 2 malam tu, cerita tu, bawa balik Najran lah. Pergi sampaikan, pergi bincang dengan orang-orang di situ. Dan disitulah mulanya satu persatu mereka memeluk agama Islam. Dan hari ini kita pergi ke Najran. Masyarakat sana beragama Islam ke beragama Kristian? Islam. Saya nak tanya, dakwah siapa? Nabi Muhammad SAW. Bidang apa? Perbandingan agama. Comparative religion. So, nak kata tokoh yang paling hebat di dunia, siapa dalam bidang perbandingan agama? Nabi Muhammad SAW. Setuju atau tak setuju? Okey, saya akhiri ceramah malam ini dengan memberi satu contoh. Macam mana kita boleh gunakan perbandingan agama berdakwah kepada kawan-kawan bukan Islam. Hari ini saya menceritakan tentang Kristian, maka saya bagi contoh Kristian. Tapi dengan satu syarat, kamu semua tak boleh ikut. Setuju ke tak setuju? Tak setuju, saya tak mau cakap. Ada tak penceramah ugut you macam tu? Ada, satu saja. Ini budak Cina ni. Okey, begini. Saya minta jangan ikut sebab saya hantar anak-anak saya ada ramai anak, 10 orang anak. Setakat ni 3 hantar belajar dalam gereja. Okey? Belajar dalam gereja. Jangan ikut ya. Saya saja buat. Kena tahu kenapa saya hantar anak saya belajar dalam gereja? Sebab saya nak berdakwah kepada orang dalam gereja. Mereka orang yang baik-baik, tapi Islam tak sampai kepada mereka. Saya tak tahu siapa akan pergi cakap. Nak tunggu ulama ke? Nak tunggu mufti ke? Nak tunggu ustaz-ustaz ke? Ustazah-ustazah pergi dakwah ke? Rasa-rasa mereka mau pergi tak? Mungkin mereka pergilah senyap-senyap. Tapi selagi saya ada kesedaran, saya nak berdakwah, maka saya hantar anak saya belajar dalam gereja tu.
sebagai alasan untuk nak kawan dengan mereka, nak berdakwah. Saya masih ingat lagi semasa hantar bawa anak saya pergi daftar tu dengan isteri saya. Isteri saya Melayu, pergi daftar. Itu cikgu tengok nama saya, dia pening. Tahu tak pening? Dia tengok Lim Jui Sun. Tengok anak saya, Ling Ming Fu. Tengok bini saya, Melayu pakai tudung. Ni siapa yang murtad ni? Syah. Dia tak tahu, dia ingatkan isteri saya murtad ikut agama saya. Syah. So, saya cakap dengan cikgu tu, cikgu sebenarnya kan, kami ni beragama Islam. Hah? Kenapa tak ada nama Islam? Macam you lah kan? Saya terangkan apa maksud nama Islam. Oh, dia kata, oh, nama Islam maksudnya nama yang mempunyai maksud yang baik, makna yang baik. Itulah nama Islam. Tak semesti perlu dalam bahasa Arab, boleh dalam apa-apa bahasa pun. Wah, bila dia dengar, dia seronok lah. Dia seronok. So dia kata, sekarang ni masuk Islam tak payah tukar nama, boleh kat Malaysia? Dia kata boleh. Mau tukar pun boleh, tak mau tukar pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting cikgu, nanti cikgu mau masuk Islam, cikgu pun tak payah tukar nama lah, kekalkan nama Cina. Saya cakap dengan begitu. Dan isu masuk Islam tak perlu tukar nama, huru-hara dalam gereja selama 2-3 minggu. Huru-hara. Sebab dia pergi beritahu cikgu-cikgu lain tak percaya, dia kata melainkan saya tengok IC dia lah dan sebagainya. Nah, itu satu dakwah yang baik. Sebab apa? Orang mula faham masuk Islam boleh kekalkan nama. Okey, cut. Bila saya dah masuk dalam gereja tu, saya kawan dengan cikgu-cikgu. Untuk 2-3 bulan saya tak cakap apa-apa tentang Islam. Saya hanya nak bina hubungan, berkawan dulu. Bila mereka dah kawan dengan saya, dah percaya saya, baru saya cakap. Sebab dalam Islam ni, ingat ya, nak berdakwah ni, syaratnya adalah no demand, don't supply. Orang tak tanya, jangan cakap. Saya tahu you akan tanya, Lim, kalau dia Asyik tak tanya, tak payah cakap lah. Bukan. Kalau dia tak tanya, kita kena create the demand. Cari jalan buat dia tanya tentang Islam. Dan bila saya dah kawan 2-3 bulan tu, saya buat mereka nak tanya tentang Islam. 3 bulan kemudian, pengetua datang jumpa saya. Dia tanya, Brother Lim, boleh tanya sikit? Saya kata tak boleh. Mau tanya banyak. Raya buruk sikit. So dia tanya saya, dia kata, Brother Lim, saya tengok kamu ni agak terpelajar. Kenapa kamu pilih agama ini? Wah, dia cakap macam Islam teruk sangat. Saya pun jawablah dia, saya pilih agama ini sebab saya nak ikut Jesus Christ. You pening tak? Pening kan? Dia pun pening. Biar saya selesai dulu. Dalam Islam, kita beriman tak kepada semua Nabi? Semua Nabi beragama Islam, betul tak? Saya nak ikut semua Nabi. Saya nak ikut Nabi Isa alaihissalam, nak ikut Ibrahim alaihissalam, nak ikut Adam alaihissalam, nak ikut Yahya alaihissalam, nak ikut semua Nabi. Jadi Islam, jadi Muslim. Boleh ke tak boleh? Kita beriman. Saya gunakan Nabi Isa alaihissalam sebab dia percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah sebut dalam Quran kan, ta'alau illa kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah cari persamaan antara kami dan kamu. Saya nak cari persamaan. So saya masuk Islam sebab saya nak ikut Nabi Isa alaihissalam. Ada masalah tak? Sebab dia Muslim, saya nak jadi Muslim. Ada masalah? Tak ada kan? Tapi dia Kristian, dia pening. Sekarang ni you tak pening, dia pening. Kenapa? Dia fikir balik. We Christian believe in Jesus. You Muslim believe in Muhammad. Dia punya fikirlah otak dia. Tapi tiba-tiba dia kata, I masuk Islam, mau ikut Jesus Christ. Peningnya. Apa hal ni lelaki Cina ni? Dia pening. Saya cakap dengan pengetua, sebenarnya Nabi Isa alaihissalam adalah Muslim. Dia kata, no way. Kata Quran kata, surah Ali Imran surah ketiga ayat 52, sebut Nabi Isa alaihissalam adalah Muslim. Dia kata apa? Kita Kristian tak percaya Quran, kita percaya Bible. Ya ke? Saya cakap pengetua, dalam Bible sendiri Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ cakap dia Muslim. Mana ada? Dia tanya, mana ada? Saya minta dia buka kitab Gospel of John chapter number 5 verse number 30. So dia buka kitab, dia tengok dalam ayat Bible sebut apa. Dia kata, Nabi Isa AS sebut, I do not seek for my own will. Saya tidak melakukan dengan kehendak diri saya. I do not seek for my own will, but the will of the Father which are in heaven who has sent me. Saya tidak melakukan mengikut kehendak diri saya, tapi mengikut kehendak Allah yang mengutuskan saya. Muslim berarti apa? Berarti kita melakukan sesuatu bukan mengikut kehendak diri, tapi kehendak Allah. Itu artinya Muslim.
Mengikut ayat Bible ini, Nabi Isa alaihissalam adalah Muslim. Sebab semua perkara yang dia buat mengikut kehendak Allah, mengikut perintah Allah. Dia tidak melakukan mengikut kehendak dirinya. Muslim. Bila saya tunjuk ayat ini, itu pengetua, dia buat tangan macam ni. Tahu tak tangan macam ni maksudnya apa? Ada dua maksud. Satu, sejuk. Betulkah? Satu lagi tu, dia tak berapa nak cerita lagi tahu. Dia sudah macam defensif. Tak berapa nak cakap lagi. So, bila dia buat body language macam ni, saya pun cepat-cepat buat macam ni. Nasib baik tak ada seorang lelaki kat belakang buat macam ni lagi. Mungkin kita dapat KRU. So, saya buat macam ni, saya cakap dengan pengetua, tak apalah kalau kamu tak bersedia nak cakap, lain kali lah kita cakap. Itu pengetua ingatkan saya merajuk, saya sengaja cakap nada begitu, suara begitu kan. Saya kata, kalau kamu tak bersedia nak cakap, tak apalah, lain kali kita baru bincang. Dia ingatkan saya merajuk. Dia kata, tak apalah, kita bincang. So, saya minta ketua buka lah Bible, buka kitabnya. Buka Bible. Saya minta dia buka Gospel of Luke chapter number 2, verse number 21. Dia buka, zoom. Dalam Bible dia sebut, Jesus Christ, dia kata, He was circumcised when He was 8 days old. Dia kata dia telah dikatankan pada usia 8 hari. Nabi Isa AS selepas dilahirkan, 8 hari saja sudah dipotong. Senang cerita, Melayu punya bahasa. Saya tanya pengetua hari ini, mana satu penganut yang mengikut Nabi Isa AS? Khatan. Orang Islam ke orang Kristian? Itu pengetua tunduk, dia kata slow-slow, dia kata orang Islam. Saya pun jawab slow-slow dalam hati, 1-0. Saya minta dia cakap lagi. Saya minta dia buka Bible lagi. Gospel of Luke chapter number 4, verse number 2. Dia buka, zoom. Dalam Bible, Nabi Isa AS, dia berpuasa. Dia tak makan daripada pagi hingga petang. Dia berpuasa selama 40 hari. Saya tanya pengetua, mana satu penganut yang hari ini mereka berpuasa macam Nabi Isa AS? Tak makan daripada pagi hingga petang. Orang Islam ke orang Kristian? Dia tunduk lagi, dia kata orang Islam. 2-0. Saya minta dia buka Bible. Gospel of Luke chapter 24, verse 36. Dia buka lagi. Dalam Bible sebut apa? Dalam ayat ini, dalam Bible dia sebut Nabi Isa AS, Jesus Christ kata dalam Bible, dia sebut dalam bahasa Ibrani. Dia punya bahasa Ibrani. So dia sebut Shalom alaikum. Bila dia nampak penganut-penganutnya, dia bagi salam. Dia kata Shalom alaikum. Jawabnya alaikum shalom. Bagi salam, jawab salam. Saya tanya pengetua, penganut mana satukah hulu hilir nampak sesama penganut bagi salam, jawab salam macam Jesus Christ? You pernah tengok tak orang Kristian bagi salam? Shalom alaikum. Dia jawab walaikum shalom. Pernah dengar? Tak pernah dengar langsung kan? Tapi dengar tak orang Islam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ada. So saya tanya, mana satu penganut yang ikut Nabi Isa AS? Orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. 3-0. Tahu tak main bola kalau kena 3 biji hat-trick? Laki-laki tahu bola tak? Tak tengok bola juga. La ilaha illallah. Dracula tak ada, bola tak ada. Main bola kena 3 biji hat-trick lah. Tapi saya kasih you bonus malam ni. Satu lagi saya minta pengetua buka lagi satu ayat dalam Bible, Gospel of Matthew chapter 26 bersama 39. Jadi buka, zoom. Dalam ayat ini sebut apa tahu? Isa alaihissalam dia sembahyang. Dia ajak anak muridnya macam mana nak sembahyang. So ayat itu disebut, and he fell on his face on the ground. Maksudnya apa? Dia sujud letak dahi ke atas lantai. Dia sembahyang macam mana? Macam kita orang Islam tak tadi kita solat? Saya tanya pengetua, mana satu penganut yang sembahyang macam Jesus Christ, Isa alaihissalam? Sujud kan? Macam orang Islam ke? Macam orang Kristian? Wah, kali ini dia jawab sangat laju. Dia kata orang Islam. Tapi Brother Lim, saya ada hal penting mau balik office. You ingat dia mau balik office? Dia tengah pening. Selepas 2-3 jam dia keluar, dia jumpa saya, dia kata, Lim, minta maaf. Saya tak boleh cakap dengan kamu lagi. Saya tanya pengetua, apa hal? Ada masalah ke? Tak. Saya takut saya cakap lagi, saya akan ikut agama kamu. Siapa yang goyang ya? Saya cakap dengan pengetua, kalau kamu betul-betul mau ikut dah, jangan ikut Brother Lim lah. Brother Lim manusia yang biasa, penuh dengan kelemahan. Kalau betul-betul mau ikut Jesus Christ. Itu pun kalau you sayangkan Jesus Christ. Tahu tak apa saya tengah buat ni? Bila saya cakap begitu, dia tak tahan, panas dia. Saya sayang. Saya sayang, saya kata kalau sayang ikut, melainkan kamu tak sayang. So saya cakap dengan pengetua, boleh bayangkan tak kalau Nabi Isa AS wujud di depan kita sekarang?
Dengan muka yang handsome, mata biru lah, Kristian bagi gambaran begitu kan. Janggut panjang, mungkin tak boleh masuk Amerika mah, Taliban, janggut panjang. Rupa dia dengan amalannya, khatan, puasa, bagi salam, solat sujud. Amalan sedemikian menyerupai orang Islam ke Kristian. Tak ada dia kata apa? Dia kata Islam. Saya pun kata, itu sebabnya saya pilih agama ini. Saya nak tanya kamu semua, saya berhujah, saya hujah apa? Saya cari persamaan. Betul? Saya buat dia marah ke? Yang kebenaran yang buat dia marah. Sebab sebut dalam kitabnya. Boleh tak kita doakan semoga Allah bagi hidayah kepada pengetua ini? Walaupun dia belum daftar masuk Islam, dia sudah berdakwah. Tahu tak, selepas itu dia nampak, dia tahu dalam sekolah tu ada seorang perempuan Melayu beragama Hindu. Dia panggil Lim, mai sini. Dia tolong dakwah kat dia. Dia ni asal Islam tau. Tapi sekarang beragama Hindu, tak tahu macam mana. Dia pergi dakwah kat dia. Wah, bagi arahan kepada saya sekarang. Korang asam betul. Alhamdulillah, saya jumpa wanita ni 3 kali dia masuk Islam. Lepas tu dia bawa saya jumpa seorang lelaki Cina lagi. Dia kata, Lim, ni tolong dakwahkan budak Cina ni. Dia ni banyak syirik. Sebab banyak berhala kat rumah. Oh, dia tahu syirik. So, saya pun dakwah kat Cina tu. Makan masa panjang lah, 6 bulan lebih baru masuk Islam. Lepas tu dia minta saya ajak uruskan 4 lagi orang. 6 orang masuk Islam atas nama pengetua ini. Dia belum daftar tau. Kamu semua sudah daftar belum? You bawa berapa ramai orang masuk Islam? Halo? Wah, orang Kelantan ni banyak merendah diri kan. Bawa ramai masuk Islam tapi tak mau cakap. Betul? Itu banyak bagus. Saya nak cerita di sini perbandingan agama, ilmu yang sangat penting untuk berdakwah. Dan dia permudahkan dakwah. Dia permudahkan untuk menerangkan Islam kepada orang bukan Islam. Tapi bidang ini paling hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum saya berhenti, saya nak minta muslimin muslimat di sini, siapa-siapa ada soalan nak tanya, silakan. Ada kemuskilan ke, ada apa-apa nak tanya, silakan. 5 4 3 ada 2 1 ada. Okey, silakan. Dalam tempat anak Lim belajar, berapa ramai kawan Islam yang tak masuk Kristian. Disebabkan dia di Malaysia dia heboh-hebohkan kata ramai orang Islam masuk Kristian. Soalan. Dengar soalan tadi kan? Dengar. Okey, di tempat yang anak saya belajar tu ada berapa ramai orang Islam murtad masuk Kristian? Satu pun tak ada. Saya tak pernah jumpa satu pun. Saya berada dekat sekolah gereja ni beberapa tahun, tak satu pun tak jumpa. Sebenarnya di Malaysia ni, kita punya orang Islam, kita ada masalah. Masalah apa? Kita dengar saja apa-apa orang cakap, kita anggap itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita anggap itu hadis mutawatir. Dalam Islam, Allah suruh kita, perkara yang pertama bila kita dengar apa-apa berita pun, Allah suruh kita dalam surah Hujurat, surah 49 ayat nombor 6, ya ayyuhallazina amanu ija'akum fasikum bidaba'in fatabayanu. Allah suruh kita bila dengar apa-apa berita, bila orang fasik bawa berita kepada kita, maka siasat itu berita dulu. Allah tak kata suruh kita sebarkan. Allah suruh kita siasat dulu. Sahih ke tak sahih? Kalau dia kata benar, Allah suruh kita minta lagi. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 111. Kul hatu buhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kamu kalau kamu cakap yang benar. Di Malaysia, berita yang disebarkan ni, orang suka-suka bagi nombor, macam beli nombor tau. Suka-suka bagi nombor. Tapi bila minta, di manakah kamu dapat fakta ini? Diam. Bagi bukti? Diam. Tapi sebarkan. Itu tak patutlah. Dalam Islam, itu pekerja yang tak patut. Kita kena cakap yang benar. Bukan cakap ikut suka hati kita. Sebarang teka satu nombor. Bolehkah? Mengikut JAKIM. JAKIM, pegawai JAKIM, anak murid saya ramai kerja kat JAKIM. Mereka tahu rekod yang berapa ramai yang orang telah daftar nak keluar Islam di Malaysia. Berapa puluh tahun ini di Malaysia.
yang kalau ikut orang yang mohon keluar, seluruh Malaysia baru 1,000 lebih sikit saja. Saya tak tahu manusia yang lain macam mana dapat nombor begitu besar. Ada orang sampai sebarkan 250,000 orang murtad. Di mana dapat fakta itu? Saya nak tanyalah. Sebab kononnya ada seorang mufti bagi nombor tu. Saya nak tanya, oh macam mana dia boleh dapat nombor tu? Itu yang penting. Dia mimpi ke? Dia terima wahyu ke? Ataupun dia makan minum lebih? Hayal dapat nombor. Macam mana dia boleh dapat nombor? Itu jadi masalahnya. Bila kita sebarkan sesuatu yang bukan benar. Tapi di Malaysia, kita senang lepas. Cakap kosong pun lepas. Cakap bodoh pun lepas. Sebab kita orang Malaysia tak kisah. No problem. Islam bukan begitulah. Islam, kita kena cakap yang fakta, cakap yang benar. Tak tahu, cakap tak tahu. Jangan buat cerita. So, yang sebenarnya kes murtad sangat jarang di Malaysia. Tahu tak, daripada 1,000 lebih, 80 lebih persen orang India. Yang Hindu dulu masuk Islam, kahwin orang Islam, kemudian kembali kepada mohon nak keluar Islam. Orang Cina, 18%. Orang Melayu, I think tak sampai 1%. Tapi sebarkan macam Melayu ramai murtad. Saya tak pernah, saya dah berdakwah 21 tahun. Saya salah satu daripada kaunselor. Saya tolong mufti untuk counselling kes murtad di Malaysia. Sangat jarang saya jumpa orang Melayu. Tapi disebarkan sampai terlalu ramai. Itu tak benar sama sekali. Kalau orang cakap apa-apa nombor pun, biar dia cakap. Minta bukti. Selagi tak ada bukti, itu pandangan peribadi. Dalam Islam berdasarkan fakta. Betul tak? Mana boleh dengar orang cakap terus Sahih Bukhari, terus Sahih Muslim? Bolehkah? Sebab itulah Allah kata, kalau kita terus sebar tanpa siasat, kita akan menyesal. Betul ke tak betul? Islam tak boleh kita sebarang cerita. Cerita fakta. InsyaAllah. Saya harap saya jawab soalan tadi. Ada soalan lain tak? Siapa nak tanya? Wanita sini boleh tanya, boleh bercakap tak? Wanita ada soalan tak nak tanya? Okey, saya kira 5 lah sampai 5. Kalau tak ada orang, kalau ada orang nak tanya, silakan. Okey, mic sudah berada di tempat wanita. Ada tak siapa-siapa yang tanya? Okey, kalau tak ada, ada ke tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya rasa cukuplah setakat ini sedikit tazkirah malam ni tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bidang perbandingan agama. So, itu saja perkongsian malam ini. Dalam penyampaian saya, sekiranya terkasar bahasa atau mengatakan apa-apa yang menyinggung perasaan muslimin muslimat, saya minta maaf lah. Sebab saya orang Melaka, memang kasar sikit. Bahasa kasar, betulkah? InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lain waktu. Dan sebelum saya lupa, untuk pengetahuan muslimin muslimat, saya dengan rakan-rakan saya, kami ni datang daripada Kuala Lumpur. Kami ni musafir. Kami telah buat jamak takdim, jamak kasar tadi. Boleh fahamkah? Selepas maghrib, kami dah pergi belakang solat isyak. Jamak kasar, boleh faham? Nanti you solat isyak, kami tunggu kat luar. Bukan tak solatnya, sudah solat. Jangan salah faham. Dan untuk pengetahuan muslimin muslimat, siapa nak tengok tulisan saya, boleh pergi belakang tengok selepas ini. So, itu saja perkongsian malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum.